Okey murid-murid, hari ini kita akan tengok buku teks muka surat 100. Tajuknya ialah Pengorbananku Demi Tugas. Petikan ini bila awak baca nanti ianya tentang seorang malin gunung. Jadi untuk karangan biografi ini ianya memfokuskan seorang malin gunung iaitu Muhammad Rizwan Kauhinin. Okey, apa itu malim gunung? Kalau awak tengok di sini, malim gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Juru pandu maksudnya orang yang mengetuai, yang menunjuk arah ataupun jalan macam mana nak sampai ke puncak sesuatu gunung. Kalau di sini juru pandu untuk Gunung Kinabalu. Selain daripada itu, tugas malim gunung juga selain daripada tunjuk jalan, beliau juga membantu untuk mengangkat barang-barang para pendaki gunung. Biasanya pendaki gunung akan membawa beberapa barang dan kalau tak larat kita boleh minta bantuan malim gunung. Jadi di sini beliau telah ditemu ramah oleh beberapa orang wartawan. Jadi ini merupakan pendapat beliau. Bagi menghargai jasa malim gunung ini, beliau telah diberikan pengiktirafan. Contohnya, beliau dianugerahi darjah kebesaran bintang setia Kinabalu disebabkan atas jasa beliau yang telah membantu menyelamatkan mangsa gempa bumi beberapa tahun dahulu yang berlaku di Gunung Kinabalu. Awak boleh Google tentang kejadian gempa bumi yang berlaku di Gunung Kinabalu dan salah satu ataupun beberapa orang yang merupakan hero ataupun penyelamat semasa kejadian tersebut ialah malim gunung. Baik, kita lihat di sini ada 5 soalan. Tengok soalan yang pertama. Malim gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa? Baik, kalau awak tengok di perenggan ini, ada beberapa perkataan yang mungkin awak akan keliru, mungkin itu jawapannya, tapi kita tengok di sini. Di perenggan ketiga, Muhammad Rizwan hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan dan bagi saya semua malim gunung ialah wira, jelas beliau. Jadi, kenapa pada pendapat awak dia tidak mahu dianggap sebagai wira? Apa sebab dia? Dia menolak. Saya bukan wira, dia cakap. Jadi kenapa? Ianya ada pada perenggan ketiga ini. Bukan di perenggan pertama, bukan di perenggan kedua. Yang ketiga ni ada jawapannya. Okey. Yang kedua, bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Okey, untuk jawapan ini ada pada perenggan terakhir sekali. Cikgu ada beritahu tadi apa yang telah negara berikan untuk mengiktiraf jasa dan bakti malim gunung tersebut. Okey, yang ketiga, pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? Maksud soalan ini, apa yang berlaku pada imej Malaysia bila orang fikirkan Malaysia, bila dia fikir tentang kejadian malim gunung ni, dia akan fikir apa? Tentang sikap sanggup berkorban. Jadi, biasanya jawapan awak mungkin akan berbunyi seperti kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu ialah rakyat Malaysia dianggap sebagai apa? Kerana telah membantu, telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang yang dalam kesusahan ataupun rakyat Malaysia dipandang tinggi kerana sanggup berkorban. Banyak lagi. Jadi awak boleh fikirkan pendapat awak. Apa-apa pendapat yang berkenaan boleh diterima. Okey, yang keempat. Apakah sumbangan malim gunung terhadap pembangunan negara? Apa kaitan malim gunung ni dengan pembangunan negara? Jadi, kalau awak fikir di perenggan 1, 2, 3, 4. 4 ini, awak tengok sini.
Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Jadi apa sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara ialah mereka dapat menarik minat para pendaki untuk terus yakin mendaki gunung dan meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Jadi bila banyak orang datang ke Gunung Kinabalu, banyak orang mendaki, ini secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi negara. Okey, yang kelima, nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Daripada kisah ini, apa pengajaran yang awak dapat? Jadi kalau awak nak jawab, pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas ialah kita perlulah apa? Awak tengok sikap dia tadi. Sikap dia sanggup berkorban. Jadi, pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas ialah kita perlulah sanggup berkorban untuk apa? Awak fikirkan jawapan awak sendiri. Okey, itu saja untuk 5 soalan ini. Cikgu dah bimbing awak untuk jawab. Awak boleh jawab ini di dalam buku latihan sendiri. Okey, sekian. Terima kasih.